Tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan malam ni insya-Allah tuan ada kitab Hidayatus Salikin fi Suluk Maslakil Muttaqin. Kita masuk pada bab berkaitan dengan keburukan makan tersangat kenyang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Apabila engkau mengetahui sekalian yang tersebut, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh menuntut yang halal. Dan apabila engkau dapat harta yang halal, hendaklah engkau mengurangkan memakannya. Jangan sampai tersangat kenyang, kerana tersangat kenyang itu ada 7 keburukan dia. Baik. Sebelum ni kita belajar dah bab berkaitan dengan cari makanan yang halal, cari rezeki yang halal. Jangan cari rezeki yang syubhah. Duit-duit kita daripada mana kita sampai dapat dia, ke mana kita belanjakan dia, semua secara teliti dan secara fokus kita kena tengok di mana dapat wang ringgit kita tu, di mana. Jangan cari yang halal, haram, ataupun jangan cari yang syubhah. Kalau dah dapat dah benda yang halal, bagus dah, rezeki kita semua elok dah, nak makanan yang kita nak cari tu pun halal dah, tapi ada beberapa syarat juga makanan tu walaupun halal. Yang pertama, jangan makan terlalu kenyang sangat. Perut ni bahagi pada 3 bahagian. 1 bahagian makanan, 1 bahagian air, 1 dibiarkan kosong. Jangan terlalu penuh. Contoh isi minyak pun tak boleh penuh. Di kereta, di motor tak boleh penuh sangat. Sebab dia punya tekanan tu, kalau dia penuh sangat, dia tak dapat beri impak yang maksimum untuk enjin tu. Dia tak boleh nak laju tak mana, sebab isi minyak sampai melimpah-limpah. Tu kereta lah. Kalau badan kita makan terlalu banyak, walaupun makanannya halal, bukan haram, maka halal, tapi jangan terlalu banyak sangat makan. Di dunia tak boleh makan banyak lah, di akhirat boleh lah. Makanan syurga boleh makan. Hang sumbat lah banyak mana pun, dia tak ada istilah kenyang, dia tak ada istilah dahaga. Makan saja, syok je. Bukan makan sebab lapar, bukan makan sebab kenyang, sebab dah minum dah air daripada telaga Kausar. La nadma'u ba'daha abada, yang takkan dahaga sampai bila-bila. Tu cerita bila? Cerita akhirat. Jadi cerita akhirat, jangan kita kongut main ke dunia ni. Kalau di dunia ni makan terlalu banyak, yang pertama dia akan mengeraskan hati kita. Selain daripada kita tak duduk dalam majlis para alim ulama, tak dengar nasihat daripada hadis Nabi SAW. Yang ketiga, benda yang boleh keraskan hati kita apa dia? Kata Imam Qurtubi, muqaddimah kitab Tazkirah fi Ahwalil Qubur wal Mauta tu, dia sebut pertama sekali apa dia? Jarang-jarang kita bersuhbah dengan para alim ulama. Majlis yang dihadiri oleh para alim ulama kita tak pernah main, boleh menyebabkan hati kita jadi keras. Yang kedua, lama kita tak dengar hadis-hadis atau peringatan tazkirah dan sebagainya, boleh menyebabkan hati jadi keras. Dan yang ketiga, boleh jadi keras bila? Jarang sangat menziarahi orang yang meninggal dunia. Nak lembut hati, pergi ziarah orang yang meninggal. Tengok macam mana anak-anak dia urus dia. Tengok macam mana anak-anak biar tak tahu nak urus dia. Tengok anak-anak yang jadi imam untuk dia. Atau tengok anak-anak yang terpinga-pinga tak tahu nak semayang macam mana, tolak tok imam, suruh tok imam saja semayang, mereka tak mau semayang. Tu tak apa lagi duduk dalam masjid, lebih karut lagi duduk di luar ya. Kasut pun tak buka. Sila. Hak nak semayang tu bapak dia, hak meninggal itu mak dia. Dia duduk luar macam kenduri kahwin. Sila.
Umi seka masak pegang tengah hari dalca tambah sikit. Ni ke kenui kahwin. Ni mak hang tinggal kot. Ni penghormatan terakhir nak bagi kat mak hang sebab jasa mak hang sekian lama belah hang. Mayang tak? Tak semayang. Lepas tu iring ke kubur, dengar orang baca talqin, tazkirah dan sebagainya, benda tu boleh lembutkan hati. Kalau dia jarang pergi ziarah orang meninggal pun jarang dengar padan duk innalillah itu duk forward itu je, maka ada harapan potensi besar nak keras ke hati kita. Lagi boleh keras ke hati pada dia, makan terlalu banyak, sumbat walaupun makanan yang halal, jangan terlalu banyak. Sampai satu peringkat, okey berhenti je. Buruk je banyak daripada baik. Yang kedua, membinasakan fikiran. Maknanya akal fikiran otak kita untuk menghafal tu dia akan jadi lemah. Kerana bila makanan terlalu banyak di sini, dia akan biasa menyebabkan akal jadi tak apa-apa nak fokus, dia punya maksimum kekuatan tak boleh guna. Termasuk dia mata dia akan jadi kerap, jadi mengantuk. Main kuliah pun lena, khutbah tak payah abang lah, menerak terus tidur betul ya. Sebila pun sedia lena betul ya. Sebab terlalu banyak makan. Maka kurangkan makan kita, walaupun makan tu makanan yang halal. Mengurangkan fahaman lah. Orang ajak satu benda, dia tak faham. Sebab dia macam nak lena-lena, macam mata, macam nak main orang Pulau Pinang atas mata macam sur tu nak lena orang. Itu tak boleh jadi kerja lah. Dia duduk mati-mati habaq kata, ustaz tu habaq dalam ceramah kata boleh. Dia kata sunat. Dia kata sunat kita semayang jamak isyak dengan subuh. Dia duduk jaja kata ceruk kata kat orang, kata boleh dan sunat kita semayang jamak, takhir atau takdim boleh isyak dengan subuh. Kita kata kat dia tak betul kot. Betul ustaz tu dengan ustaz tu apa? Hang mengaji ustaz tu masjid mana? Masjid sekian-sekian. Tarai bila? Baru ni lah aku tak ingat lah riba. Kita kenal lah ustaz hak mengajar tu, kawan-kawan telefon tanya, betul ke hang mengajar masjid sekian-sekian, sunat boleh semayang jamak di antara isyak dengan subuh. Dia kata tak, malam tu aku ajak bab berkaitan perkahwinan, hukum hakam berkaitan dengan jima. Orang ajak jima, dia biar habaq kat orang jamak. Sebab apa? Sebab tu lena kedarah sampai penuh perut tu sampai tak tahu apa. Hukum semua tukar. Dia duduk jaga kat orang. Kita kata tak betul itu. Itulah faedah lena dalam kuliah. Dia lena tak apa. Yang syoknya dia confident lebih pada orang. Tapi cerita kat orang semua kata boleh. Padahal tukar habis hukum hakam. Ingatan jadi tak kuat, hafalan jadi tak kuat. Duk hafal jadi tak ingat. Duk hafal surah jadi tak ingat. Hafal matan jadi tak ingat. Hafal hadis 40 pun jadi tak tahuan semua pucuk itu. Antaranya adalah banyak sangat makan. Melupakan benda yang dia hafaz tu. Dah hafal dah, lepas tu lupa. Kemarin ustaz ajak macam mana datang, tak ingat lah. Malam tu aku duk ingat dah. Aku rasa 4 benda tu lah apa dia, rukun wudu. Mula ustaz ajak muka, lepas tu tangan, kepala dengan telinga. Telinga ke, kaki ke, jadi serabut. Benda hak belajar jadi lupa, tak ingat gitu. Bukan lama, lagi lepas semayang isyak lagi kena mi goreng apa lupa. Ustaz ajak apa tadi? Sambil-sambil. Tadi ustaz ajak macam mana bincangnya tak ingat lah. Punca dia terlalu banyak makan. Beratkan anggota daripada buat ibadat dan menuntut ilmu. Kalau tuan-tuan makan terlalu banyak, dia akan main perasaan malas. Balok lihat tu dia akan main. Nak main mengaji jadi malas, nak pergi semayang sunat jadi malas, nak baca Quran jadi malas. Dia kira nak parking atas katil, atas kursi, duduk relax itu, itu yang dia mau. Sebab makanan dah memenuhi perut, kita akan rasa berat untuk buat ibadat. Membawa kepada segan menelaah kita. Segan ni bukan malu, segan ni malas. Segan ni maksud dia
malas. Sifat malas nak buat ibadat, sifat malas nak menelaah ilmu, menggerakkan syahwat kepada perempuan dan menolongi tentera iblis. Bila terlalu kenyang, maka nafsu syahwat tu dia cepat dia pukul naik di atas tu. Tapi kalau makanan kurang, makanan dicatu dalam badan kita ni ada ruang makan, maka nafsu akan jadi lemah. Bukti dia apa? Bukti dia adalah ketika bulan puasa. Kata Nabi SAW, wahai ya ma'syaras syabab, wahai geng-geng muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mampu, hampa nikahlah. Kalau hampa tak mampu nak nikah, hampa puasa. Kerana puasa ni dia akan jadi perisai nak menahan nafsu daripada buat benda-benda tak elok ni. Kerana nafsu bila dia dididik dengan tak bagi makan atau kurangkan makanan, maka dia mudah dibentuk. Dia macam kuda liar kan. Kuda tu liar, tapi ada cara dia kita boleh bentuk dia. Nafsu ni dia liar, macam mana nak bentuk dia? Dengan kurangkan makanan. Dengan kurangkan makanan. Bukan tak makan terus. Makan bulan puasa makan. Sahur makan, buka puasa makan, sekali moreh tabuh lagi, sekali balik rumah pula tabuh lagi. Tu tak kira hak sembunyi bawah laci nasi tomato masa buka puasa lupa nak ambil, macam-macam makan juga. Tapi bukan tak makan tu. Makan juga, tapi makan terkawal. Dan sangat kenyang daripada yang halal itu permulaan segala jahat yang ni membawa kepada perbuatan kejahatan. Senang saya habaq tuan-tuan ni makan banyak ni banyaklah. Orang duit banyak ni dia cari bol. Kalau orang tu duit banyak sangat, dia pergi rompak bank 4.2 juta ada kat dia. Contohlah, dia buat apa? Curi bank, duit lama-lama dia buat apa? Dua benda dia pergi cari. Satu, dia cari ruang untuk dia berzina. Satu, mesti dia pergi cari benda best-best nak makan. Takkan dia duit banyak makan roti kering, cicah dengan teh tak ada gula. Apa barang? Dia mesti cari kongkong nasi halal. Baru standard dengan duit banyak. Duit banyak itulah kerja dia. Jarang orang curi bank 4.2 juta main masjid buat apa? Banyak kan duit nak apa? Ingat buat tahlil hujung minggu ni. Batiklah ilaha illallah malam sikit. Dia cari duit banyak, dia nak enjoy. Dia bukan nak buat baik. Antara benda yang dia buat adalah makan. Itulah kerja manusia yang kita orang Islam kena kawal. Jangan terlalu banyak makan supaya kemalasan untuk ibadah tu dapat dielakkan. Baik. Tadi tu makan makanan yang halal, tetapi jangan makan banyak. Bab yang kedua kita nak bincang adalah bab berkaitan dengan jangan terus makan makanan yang haram. Makan yang haram ni tuan-tuan dia ada dua. Satu, sama ada hang pi ambil benda yang haram dan hang makan terus benda yang haram tu. Saya rasa yang tu jaranglah jadi di kalangan kita. Makan khinzir, makan anjing masak merah. Jarang orang patok di kedai masak apa ni. Dia ingat hujung minggu ni nak pergi kena sup babi lah, ingat sedap lagi. Jarang orang buat begitu. Sebab orang tahu benda tu halal, benda tu haram, orang takkan buat. Yang nombor dua, makan makanan yang haram ni maksud dia apa? Gaji kita tu daripada sumber yang tak betul. Makan tu makanan yang halal kita makan, tapi perbuatan kita tu pi ambil duit yang haram, pi beli, pi makan, bagi makan pada ahli keluarga dan sebagainya. Ya, dia memberi kesan makanan-makanan yang syubhah ni kepada diri kita. Dulu ada orang pernah habaq, depa kata maksapa wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tak akan tanggung dosa seorang yang lain. Hang buat salah, sebab apa Allah nak bagi azab dekat keluarga hang. Contoh, bapak dia pergi cari makanan yang halal dan haram sebagainya, bagi makanan-makanan yang haram kepada keluarga dia, maka bapak dia lah yang bertanggungjawab. Takkan anak dia naya tiba-tiba tak tahu apa, dia pula jadi kesan ke tu. Saya habaq kat tuan-tuan, ya ada kesan dia. Contoh saya bagi tahu tuan-tuan, apa yang berlaku pada satu orang ulama nama dia Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, atau kita panggil dia sebagai Imam Juwaini atau Imam Al-Haramain. Dia ni adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Kisah ni disebut oleh Imam
Tajuddin As-Subki di dalam kitab dia Tabaqat Syafi'iyah Kubra, cerita tentang Imam Juwaini rahimahullah ta'ala. Imam Juwaini ni, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ni adalah kita katakan apa, keturunan orang yang hebat-hebat. Ayah dia pun orang yang hebat. Berlaku satu peristiwa kepada dia, kepada bapa dia. Satu hari, kata Imam Juwaini, dia cerita bapa dia masa dia kecil. Bapa dia balik. Masa tu bapa dia baliklah, macam balik sat macam tu nak makan lah. Ketika tu mak dia sakit. Ketika mak dia sakit, masa aku kecil, aku disusukan oleh jiran aku. Ada kisah yang menyebut yang menyusukan dia adalah hamba perempuan di rumah dia. Ada dua, satu yang kata jiran, satu kata perempuan, hamba perempuan kat rumah dia. Masa bapa aku balik, bapa aku tengok yang hamba perempuan kat rumah aku atau jiran aku duk susukan aku, bapa aku ambil aku masa tu, dan bapa aku terbalikkan aku, tepuk-tepukkan aku, dan korek bawa keluar belen-belen susu ada semua tu bawa keluar daripada badan aku. Kerana apa? Kerana jiran ni pernah satu ketika dia buat apa? Dia ada kambing, dia tak minta izin pada suami dia, dia sembelih kambing tu, dia makan buat kenduri untuk semua orang. Kemudian suami dia balik petang malam nanti, baru dia inform dekat suami dia. Ada riwayat menyebut yang pi makan dia rumah dia boleh buat kenduri yang belum dapat izin pada suami dia. Suami dia izin, malam nanti baru izin. Tapi masa makan tu suami dia tak tahu lagi. Yang isteri dia buat, pembantu rumah atau kita kata hamba dia pergi makan kat rumah, dan bapa dia takut si hamba tadi tu badan dia membesar hasilkan susu daripada yang syubhah dan yang haram. Yang syubhah lah, yang tak tahu confirm halal ke tak halal ke. Penyembelihan tu halal, cuma ada sedikit unsur syubhah kerana dia lambat minta izin pada suami dia. Kemudian suami dia baru izin. Jadi Imam Juwaini dia tak apa selesa, bapa dia tak apa selesa dalam keadaan macam tu, dia buang. Tuan-tuan tahu tak, Imam Juwaini rahimahullah ta'ala, sering kali apabila dia besar Imam Haramain, bila dia cakap ke, bila dia khutbah ke, dia akan ada sedikit, kadang-kadang dia macam calak, dia macam gagap, dia macam lambat. Dia alim yang hebat, tapi ada masa yang dia jadi macam sidi calak sangkut gitu. Ada masa yang dia jadi macam gagap sikit. Orang tanya dia, "Wahai Imam, kamu satu orang yang hebat, yang luar biasa kamu ni, alim dalam mazhab Syafi'i. Macam mana kamu boleh sangkut-sangkut bila cakap?" Kata Imam Juwaini rahimahullah ta'ala, ini adalah belen susu yang bapa aku tak dan bawa keluar. Maksudnya dia masuk dah dalam badan aku, kesan sampai ke besar aku. Jadi tak betul lah kalau kita kata bapa buat kerja, anak hang bawa balik mai duit-duit apa agak, anak tak kena mengena sebab dosa. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesan dia tetap ada. Kalau tidak, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu takkan muntahkan susu hak dia minum. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah jalan dan hamba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dulu dia kerja sebagai tukang tilik tangan masa dia sebelum dia Islam ni lah. Satu hari dia jalan-jalan, ada function macam birthday, macam function kecil, makan-makan gitu lah. Tuan rumah keluar, tuan rumah panggil hamba Sayyidina Abu Bakar, "Mari sini. Ingat tak aku? Hang siapa? Dulu hang ingat tak hang duk tenun nasi aku semua?" Betul ke? Aku tak ada bayar kat hang hari tu. Tak ingat dah. Betul aku ingat tak ada bayar kan? Kami dapat kenduri sikit ni. Ni, ambil susu hang, ada. Upah dulu hang buat tutu. Tenun nasi aku. Hamba Sayyidina Abu Bakar tak? Susu jalan gitu, dia pun jalan. Dia tak pergi lah kenduri dia, dia ambil susu tu. Dia balik jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah, biasanya Sayyidina Abu Bakar dia tanya susu mai pada mana, sumber kat mana, apa semua ni.
satu hari lapar sangat dah kot, dahaga sangat kot, dia ambil susu tu, bismillah dia pun minum. Lepas minum 2-3 teguk tu dia tanya, susu ni hang ambil kat mana? Kata hamba Sayyidina Abu Bakar tadi tu, dia cerita sebenarnya dulu tadi aku duduk jalan-jalan, lepas tu dulu aku duduk buat lah sikit part time ni, duduk penuh nasib lah apa semua ni, jadi tak buat lah ni masuk Islam lah, unsur-unsur syirik khurafat semua. Sayyidina Abu Bakar tengah duduk minum susu, muntah susu tu, keluar belen ada di susu. Awak hang tak beritahu aku, sikit lagi hang nak bunuh aku, dia kata. Dia ambil tangan kat mulut dia, bawa keluar. Ada orang kata dia, kalau hang nak bagi cepat susu tu keluar, hang minum banyak-banyak, betul hang muntah. Air yang baru dengan susu semua keluar. Dia punya pulut nak buat gitu kan. Orang kata kat dia, wahai Abu Bakar, benda dah makan dah dalam perut, tak payahlah buat teruk tu, mati pula hang. Aku tengok hang ni nampak macam terbelik-belik mata dah, nak korek buat keluar, tak payahlah, Tuhan Maha Pengampun. Bahasa abang kata tak payah Sayyidina Abu Bakar buat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata, aku mati pun tak apa, susu ni aku mesti bawa keluar daripada badan aku. Kerana aku dengar Nabi SAW sebut, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap darah daging yang tumbuh dengan benda yang haram, maka neraka itu lebih aula dan lebih layak untuk dia. Masalahnya sekarang tuan-tuan, kita tak tahu makanan yang kita makan tu dia ke mana. Sebab makanan ni zat dia pecah dalam badan, ada yang jadi darah, ada yang jadi kulit, ada yang jadi vitamin, ada yang pergi ke seluruh badan. Jadi takut seluruh badan itu akan jadi punca daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai orang-orang, wahai para rasul, makanlah benda yang baik-baik, kulu minat tayyibat, makan benda yang baik, wa'malu salihah, dan beramallah amal yang saleh. Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, pernah satu cerita berlaku kepada rakan dia, sama-sama ulama juga hebat. Siapa dia? Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Yahya bin Ma'in, dia ni semua geng satu batch, semua geng-geng ulama juga lah. Tapi Imam Yahya bin Ma'in ni dia melawak. Dia kata, aku ni orang bagi apa-apa aku bantai dia lah. Setan bagi pun aku makan dia lah. Aku ni apa orang baik kat aku ditelan lah. Melawak. Setan bagi pun aku bantai dia lah. Imam Ahmad bin Hanbal dengar kata Imam Yahya bin Ma'in cakap begitu. Imam Ahmad bin Hanbal kata, start pada hari ni aku takkan cakap dengan hang. Imam Yahya kata, kalau bahasa kita, relax lah, aku melawak ya. Relax lah, aku melawak je. Takkan aku nak makan setan kalau bagi kat aku kot. Maksud aku tak tolak kalau orang bagi kat aku apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal kata, hang tahu dah Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hang tahu tak makanan ni di sebahagian daripada agama. Imam Ahmad bin Hanbal kata, hang tahu tak makanan ni dia adalah sebahagian daripada agama. Maknanya hang tak boleh buat main dengan benda-benda makan ni. Tak boleh buat main. Sebab tu Allah dahulukan makanan dengan amal soleh. Allah pesan dekat siapa? Para nabi-nabi. Seolah-olah Allah habaq kat para nabi dengan makanan yang tepat dan betul itu mendorong kepada untuk rajin orang buat beriman dan beramal soleh. Allah, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal kata dia, hang tak tengok ke Allah dahulukan makanan daripada amal yang soleh. Ayat tadi tu kan, Allah dahulukan makanan sebelum daripada amal soleh. Seolah-olah memakan benda-benda yang haram atau memakan benda-benda yang tidak diketahui dari mana sumbernya, maka boleh menyebabkan menjadi kita jadi malas nak ibadat. Tuan-tuan sekarang dah mula buka lah. Banyak orang luar mai ke Pulau Pinang. Saya pesan dekat tuan-tuan, mana-mana kedai makanan yang viral, tengok dulu di atas signboard tu, siapa dia, pemilik dia, siapa dia masak kat dalam tu, siapa dia yang duk buat semua benda tu. Kena ambil berat sikit. Jangan kata viral pergi beratok. Jangan kata orang kata kedai tu sedang, pergi menerak atas meja tu pergi makan. Kita pun tak tahu daripada mana sumber dia. Berlampak tuan-tuan. Yang duk ada dekat kita ni,
yang tak ambil berat dengan makanan. Saya pernah tegur 3 orang perempuan Islam yang beratok di kedai nasi ayam cincong. Cincong bukan nama sebenar lah. Kedai cincong. Dia boleh pergi beratok. Saya lalu ambil duit di Maybank tu, keluar, dia pada beratok tapi tu. Saya tengok dia, saya tengok kedai. Saya tengok dia, saya tengok kedai. Saya kata dia, apa tahu tak ni kedai apa ni? Tak ada bagi tak apa. Tak apa, kedai ni tak ada babi dia tu. Dia kira pork free je. Tuan-tuan kena faham, pork free tu apa dia? Bukan lepas makan dia bungkus babi kat kita sikit balik. Sebab apa? Sebab pork free. Bukan pork free tu balik free rumah. Kan? Dia tak campur dalam tu. Dia tak tahu tuan-tuan bersuci tu apa, periuk tu apa semua benda dia tak tahu. Melainkan dia ada ambil halal. Jabatan agama akan pergi check lah. Kalau ada halal daripada JAKIM, JAKIM boleh pergi buat serbuan. Bila-bila masa dia boleh buat serbuan. Kalau dia tunjuk sijil halal, kena tengok tarikh luput dia bila. Betul ke sijil halal tu? Cek tengok online semua, macam-macam benda ada. Tapi kita jadi ambil mudah gitu. Biar pilah, takkan dia nak jual ayam tak sembelih. Takkan semua duk main buah, takkan betul je. Jangan betul. Kena perhati bagi elok, kerana makanan itu sebahagian daripada agama. Saya beritahu kat tuan-tuan, apa kata beberapa orang ahli ulama berkaitan. Tuan-tuan ingat hadis Nabi SAW pernah masuk dalam Baitul Mal. Dia masuk dalam Baitul Mal, budak-budak tuan-tuan, saya nak asal dengan Husin, cucu Nabi biasa lari sini lari sana. Baitul Mal ni berlambak lah, benda-benda zakat ni berlambak-lambak tu, kurma lah yang tu yang ni. Budak-budak syok lah jumpa pegang makan ke tu. Nabi SAW buh mulut, buh tangan dalam mulut, Nabi buang semua makanan. Jangan makan. Kita kata apa? Budak-budak happy lah, benda kecil gitu ya. Nabi tak mau SAW bagi contoh yang terbaik pada kita. Apa-apa benda yang bukan barang kita, jangan duk main sumbat gitu dalam mulut. Pergi beli buah, hak beli 1 kilo, hak makan setengah kilo. Makan rasa bang ha? Rasa. Hampir Mekah tak apalah, halal. Kan pasar kurma tu. Bapak kurma, Mariami lah, Ajwa lah, mak menakan Ajwa lah, mak lang Ajwa, macam-macam. Antabu, haram tak beli pun kenyang saja. Macam tu jadi mutawif. Makan sini sikit, jemaah dia 4 orang yang beli, lain semua tabur tu je. Tu tak apa sebab dia kata halal. Halal buat agak-agak lah, halal makan, halal pun dalam poket. Dalam bai lagi labbaik Allahumma labbaik, tu ambil mutawif duk makan. Main kurma mana? Dah dia tu bagi halal. Halal kedah tang tu bukan balik rumah. Tu nak beli lah. Semua duk bungkus itu bankrupt kawan tu. Tu tak apalah dia bagi makan kat kedai dia. Kedai tak bagi makan pun ambil juga. Curi pun tak kira lagi. Jangan makan benda-benda yang haram dan tak baik, kerana dia boleh menyebabkan jadi sumber-sumber yang tak baik pada kita. Dan saya beritahu kat tuan-tuan apa yang disebut oleh Imam Muhammad bin Daud Ad-Daqi, katanya perut ni tempat makanan. Jika engkau masukkan dalamnya makanan yang halal, maka akan terbit daripadanya amal soleh pada semua anggota badan. Tapi kata Imam Muhammad bin Daud Ad-Daqi, jika engkau masukkan ke dalamnya makanan yang syubhah, maka engkau tersamar jalan menuju Allah Ta'ala. Jika engkau masukkan makanan yang haram, maka akan wujud hijab antara diri kamu dengan Allah. Makan makanan yang halal, dia mendorong hang buat benda baik. Tapi kalau hang makanan-makanan syubhah, dia bela jalan nak menuju Allah tu, bela. Dia akan blok tu jalan menuju Allah Ta'ala bila makanan yang hang makan itu adalah makanan yang haram. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, sekarang kan boleh buat kenduri kahwin dah kan? Kenduri kahwin nak main,
Biasa kita bagi souvenir lah, door gift pada orang yang selalu mai. Banyak kali saya tengok orang yang pergi beli makanan, coklat, biskut, wafer yang tak ada halal, yang kita pun tak tahu dia punya ingredient apa, tulis semua tulisan bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu, tulisan tak apa-apa, tulis Vietnam lah, tulis Nepal lah, apa semua. Kita punya istilah janji murah. Saya bagi tahu tuan-tuan, jangan buat naik anak-anak orang. Kata-kata Imam Muhammad Ad-Daqi rahimahullah ta'ala tadi menunjukkan bahawa kalau kita bagi kita makan atau anak-anak kita makan benda-benda yang tak betul, dia punya malas nak buat ibadah tu ada sangkut paut dengan apa yang kita bagi dia makan. Maka carilah yang ada elok. Tuan-tuan nak buat kenduri, nak bagi coklat, carilah coklat yang ada halal. Tuan-tuan, halal pun ranjau dah. Cari yang tak ada halal pula, lagilah teruk. Halal kicap, kita tengok, ui, KPDN, KK, serbu kicap. Kicap dalam tong tu ada tapak kasut. Allah, macam mana dia buat tak tahu. Asam Jawa pijak dengan kaki, makan ada kuku pula dalam mulut makan. Allahu akbar. Tuan-tuan, tu ada halal tau. Tu ada halal, tapi kena ranjau kita. Tu di luar kemampuan kita lah. Kita nak buat macam mana? Nahnu nahkum bil-zawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita nampak ada halal, kita pun beli. Orang tipu nak buat macam mana? Allah maafkan kita. Tapi benda tu terang-terang, tak ada satu pengesahan, apa tak tahu di mana. Beli pula, bagi kat anak orang pula. Allahu akbar. Tak payah tuan buat nanya anak-anak orang macam tu, kesian kat dia. Dia duduk jaga kat rumah, bagi hafal juzuk amma, hafal 10 surah, hafal doa masuk tanda. Dia duduk ajak anak dia sikit-sikit gitu. Mai tang kita pergi bagi benda macam-macam kat dia, souvenir budak-budak ni semua. Budak-budak lah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang nak rampas balik makanan coklat tu daripada tangan dia. Susah dia kan. Dia kalau dapat tu dia mau tu. Yang kena ganti pula, berhenti di kedai runcit, ganti kat dia pula. Dia pula bagi awal, jangan bagi awal dah. Orang balik baru bagi. Budak-budak bukan nak makan nasi dah, bila tengok coklat tu. Ingat kata orang abang ni, lagi nak kahwin buat cukup. Last sekali bagi souvenir. Jangan bagi awal, takut lupa. Tak lupa, kami pergi berantok ambil juga. Jangan takut, kami mesti ambil je. Bagi lambat sikit tak apa. Jangan bagi benda-benda yang kita pun tak tahu dan syubhat, semua bagi kat orang, nanya kat orang. Kata Imam Ibn Mubarak, menolak 1 dirham yang syubhat jauh lebih baik daripada sedekah 600,000 dirham. Maksudnya punya banyak hang bagi derma tu, lebih baik hang simpan duit hang daripada hang cari benda-benda yang syubhat yang kita pun tak tahu benda tu halal ke haram ke. Dan ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau hang rasa ragu-ragu, tinggal benda tu. Jangan buat, jangan makan, jangan ambil, jangan minum. Ayak ni boleh minum, tak tahu. Tengok ayak ni tak ada halal apa-apa pun. Tengok dia ni pun tak wani ya. Maka lebih baik jangan minum benda tu. Makanan ni boleh tahu kedai ni kau tengok masak dia ni rosak pula. Tapi ada orang kita duk pergi makan, boleh ke tak boleh, tak boleh ke boleh, boleh ke tak boleh. Bagusnya jangan pergi makan kedai tu. Senang, cari benda ni. Hamai Pulau Pinang ni punya banyak kedai makanan yang halal. Dia pergi beratok kat cendui mana punya orang punya buat cendui pun tak tahu. Tak ada apa orang kita buat cendui, tak ada apa. Jeruk madu Pak Ali, bapak besar kat kaunter tu. Dia pergi cari ke jeruk madu Pak Melakan dia mana kat sebelah tu. Tu tak tahu lah. Terang-terang produk Muslim yang bersih, yang elok, yang buat dah. Orang beratoknya panjang. Dia kata malas aku beratok, biar aku pergi kedai sebelah. Kedai sebelah tu tak tahu mana punya kedai jeruk madu apa pun tak tahu. Dia beli buat balik rumah, makan dalam kereta dengan anak-anak dia. Jadi malas nak ibadat, jadi malas. Maka sambung kita balik. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Artinya setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, api neraka lebih utama daripadanya. Kata Imam Ghazali, wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal bana'i ala syarri jin, ala sirri jini. Ibadah dan ilmu beserta makanan yang haram adalah seperti bangunan kal bina'i ala sir
jin di atas kumpulan najis atau tahi, dia tulis itu. Maknanya bangunan tu hang buat elok, tapi bangunan tu dia ada dicemari, campur dengan najis gitu. Hang ngaji elok, mai semua elok, tapi kita tak ambil kisah dengan benda-benda makan tu. Banyak saya tengok lepas kuliah subuh dia pergi beratok di kedai nak pergi makan. Tengok toke dia, Allah Akbar, macam-macam. Padahal kitab penawar bagi hati bawa ketiak. Kita bapak tasawuf dah tu, tapi lepak kitab tu kat tepi meja, dia pergi makan kat kedai mana tak tahu. Tak ada apa kedai boleh makan kat dunia ni yang confident, yang halalnya tu. Macam tu. Dan nanti kita akan ambil pula berkaitan dengan anggota faraj. Itu antara benda yang kita kena jaga. Sebelum ni kita cerita pasal mulut. Mulut ni dia main lah menipu. Dia main pula lah sekali ni berkaitan dengan apa? Keburukan makan. Semua cerita mulut lah. Makan mulut, tipu mulut, muhung orang semua mulut. Nanti nombor 5, benda yang kita kena jaga juga adalah berkaitan dengan alat kelamin, anggota faraj. Apa yang boleh jadi musibah dengan anggota faraj ni, nanti kita akan bincang dalam siri akan datang. Cuma saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, kita di masjid kita ni tuan-tuan dah 3 hari dah jemaah kita sampai ni. Jemaah pada Kuala Lumpur je ya. Kuala Lumpur. Mana Haji Ustaz? Dia Kuala Lumpur. Okey. Jemaah tuan-tuan ada di sini beberapa hari lah. Jemaah ni jemaah 40 hari ke? Mana jemaah 40 hari? 40 hari. Dia singgah di masjid kita ni lah. Bukan singgah lah. Singgah tu 23 hari. Pertama saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, jemaah ni bukanlah makhluk asing daripada mana planet ke apa. Tuan-tuan jangan anggap mereka ni mana jumpa mereka pun takut nak belah gitu ya. Dia sama orang Malaysia macam kita, ada IC, kerja semua macam biasa, normal person. Dia bukan extraordinary orang tak pelik-pelik apa semua, tak ada. Tujuan dia main tuan-tuan ada 2 lah. Masing-masing ada urusan, masing-masing ada kerjaya, masing-masing ada keluarga. Dia main kat tempat kita ni sebab apa tuan-tuan? Sedikit sebanyak belajar berkorban. Kalau ikut tuan-tuan, mereka pun tak payah nak susah-susah tidur di kapal. Masing-masing ada rumah, ada katil, ada aircon, ada kerja, boleh balik rumah. Masjid kita tak apa lah. Tempat mandi ada selesa. Setengah tempat pergi tak ada mandi. Mandi kat mana? Mandi dalam jamban. Aku pun kena lah mandi dalam jamban ke tu. Masjid tak sedia tempat mandi semua. Masjid kita ada lah. Kena masjid lama-lama sikit kan. Dia tak ada. Mandilah kalau mana nak mandi pun. Tidur pun betul. Ada tandas dekat luar malam-malam. Pergi belah-belah perak, belah-belah yan tu masjid lama-lama tu. Jadi main ni sebab nak belajar buat pengorbanan atas agama Allah SWT. Yang kedua, jemaah datang untuk baiki diri sendiri. Sebab apa tuan-tuan, bila keluar jemaah ni, yang pentingnya mata terpelihara. 40 hari duduk dalam masjid, tak pergi mana. Semayang tuan-tuan tak payah risau qabliyah, ba'diyah. Tak ada istilah masbuk, tak ada. Yang hadis Nabi Ahmad, siapa dapat 40 hari semayang berjemaah dengan takbiratul ula, tuan-tuan tak keluar jemaah, hampir mustahil boleh dapat. Tapi orang yang duk istiqamah keluar jemaah setahun 40 hari cilah dia berkeluar, tak ada masalah apa, 40 hari boleh dapat. Tak ada airan apa. Sebab memang dia duduk di masjid pun. Subuh dengar ceramahnya, sehari pukul 10 ada taklimnya, sehari zuhur ada programnya, sehari asar ada ziarah kasnya, malam ada bayannya. Maknanya seharian penuh dengan program, dengan benda-benda yang membakar bagi semangat ke iman kita. Tu je masalah dia. Dan dia sebenarnya nama dia adalah memperbaiki diri. Dan nombor 2, islahun nafs tadi tu. Yang kedua, islahun nas. Islahun nas maksud dia nak cuba jumpa orang-orang duk ada di keliling kelalang sini. Tuan-tuan mai ni semua, tuan-tuan mai ni semua bagus dah. Mai masjid surau dah. Ramai tak yang tak mai lagi? Ramai tu kan berlama tak mai semayang lagi. Jadi kita mai, depa mai bantu. Jadi tuan-tuan buat apa? Saya cadang kat tuan-tuan. Tuan-tuan yang duduk di sini atau duduk di luar atau duduk di mana-mana, mereka ada beberapa orang, 7-8 orang, anak muda ada, orang yang dah berumur ada, orang dah macam pengalaman ada.
tuan-tuan mai jumpa mereka, bagi tahu kat Amir dia, Amir tu ketua lah, Amir Sab kita panggil dia, bukan Inspektor Sab. Tu mai last kali masa habis gambar baru mai. Ni Amir Sab. Amir Sab ni kita kat dia, Amir Sab dekat taman rumah saya ada seorang yang dia ni jarang mai semayang. Saya kesian lah tengok dia. Boleh tak jemaah mai tolong cakap dengan dia? Tuan-tuan cakap macam tu je. Just bagi dia punya background dia. Dia kerja apa, dia apa sikit, dia ada family apa semua. Okey, dia tahu macam mana nak cari orang sesuai, nak cakap dengan orang tu dia tahu. Tuan-tuan tak payah risau. Bawa jemaah, pergi hantar. Tuan-tuan tak payah bagi salam pun. Malu lah kalau bagi salam nanti dia tahu saya bawa mai. Tak apa Malu apa? Kita nak ajak dia ke arah kebaikan. Sekan, paling sekan pergi tunjuk rumah. Rumah tu ada Proton Saga, Kalam Merah. Rumah tu nama dia Sepul. Apa pergi jumpa? Dia pergi Sepul ada, Sepul masuk dalam. Dia pandai sembang. Disebabkan pengorbanan mereka, susah tinggal keluarga, anak-anak mai sat sini untuk berdakwah ni. Mungkin Allah kesian sebab tu Allah bagi hidayah pada orang yang kita cakap. Kalau tuan-tuan ada anak remaja tingkatan 2, tingkatan 3, boy lah. Yang bawa girl, boy kat rumah anak-anak kita ni yang sat jadi nano ni apa, jadi sembahyang sat tak sembahyang solat merepek, naik motor pukul 3.30 pagi balik rumah, melawan cakap semua. Tuan-tuan miss call jemaah ni mai pagi pukul 10 masa tu taklim, dia semua dah sarapan semua siap dah, mai ambil jemaah. Misal saya ada anak saya, boleh tak mai rumah saya? Boleh. Misal kata okey, hang pergi rumah dia. Kita bawa ke rumah ni anak saya tingkatan 3, sekolah sekian macam ni, bagi laporan kat dia apa semua sikit. Lagi dia sampai rumah, hang pergi belah masuk dalam bilik. Depa pandai cakap depa. Kadang-kadang anak-anak ni dia nak cakap kita nak cakap dia apa ya? Cakap tak mau dengar. Pagi orang luar main. Orang luar ni siapa dia? Orang yang banyak berkorban, orang yang pengalaman, cakap dengan hikmah, dia tak maki orang. Hanya apa? Andra kau kat mana api neraka masuk atas kepala hang. Tu kita. Dia pun tak cakap tu. Dia pandai cara cakap dia. Dia mau keluar mai duduk dengan jemaah 1, 2 hari, 3 hari. Okey, alhamdulillah kita akan tengok banyak perubahan baik pada dia. Jangan bapa anak yang keluar, anak bapa pun mailah duduk sekali. Kami nak hantar makan dia. Tuan-tuan tak bagi makan, tak apa, depa canggih je lah. Depa semua masak lagi sedap daripada kita lagi. Depa bukan nak makan, depa nak masak kita. Teman duduk masak dengan depa seronok sangat nak bagi makan. Boleh lah bincang lah misal dia, saya seronok nak bagi makan kat jemaah. Yang tu luar biasa. Ada setengah tempat dia kata hamai tempat kami hampa tetamu 3 hari hampa jangan buka periuk apa, aku tabur hampa 3 suku mau kambing 3 2. Jadi kami nak makan apa? Kami bagi hampa makan sebab hampa tetamu kami. Contoh. Boleh, tak ada masalah. Makan tu semua nombor 2. Yang penting tuan-tuan main sekali. Duduk dengan mereka, spend masa, bawa anak kita. Kalau kita tak boleh main, hantar anak kita main. Anak kita darjah 6, form 1, anak-anak remaja gitu. Main apa nak bawa ambil masjid, main hantar masjid. Kat pergi Zohor, main ambil balik. Boleh? Bagi dia seronok, ada kawan-kawan gitu. Esok dia nak main balik. Mereka akan bergerak di Pulau Pinang. Mereka ni saya abang, tuan-tuan jemaah ni dia lebih kepada kita cat rumah. Kita duduk cat rumah, kawan kita main. Kawan kita main, dia kata, hang luar apa? Cat. Mai aku tolong hang cat boleh? Dia tak ada. Hang tengok ada berus itu, ada bekas, hang tolong cat kan? Dia pun tolong kita cat rumah. Bagus tak member tu? Bagus lah. Bagus sebab apa? Sebab dia tolong cat, kita terima kasih dekat dia. Jemaah ni macam tu lah tuan-tuan. Depa orang luar lah. Tapi depa main tempat kita nak imarahkan, nak ziarah orang-orang yang tak pernah langsung ada hubungan masjid, surau dan sebagainya. Sangat-sangat kita welcome dia. Dia bantu kita. Patutnya kerja tu kerja kita, dia tolong kita. Maka kerjasamalah dengan jemaah yang ada. Jangan anggap mereka ni macam makhluk lain apa, tengok pun kira nak start motor belah gitu ya. Tak, mereka macam kita biasa saja. Siapa pun tak ada dragon. Mereka bukan dragon keluar api kat mulut semua. Jangan takut. Cuma kita ada kuliah, mereka ada bayan ke Pak Isyak ke macam mana? Ada je. Ada bayan kat sini Pak Isyak? Tak ada. Okey. Jadi kalau tak ada kuliah, mereka buat bayan lah. Ada kuliah, nanti di sini. Jadi tu saya nak bagi tahu tuan-tuan. Jadi jemaah yang ada, nanti jemaah ni tuan-tuan tolong sembang mereka ke mana mereka akan pergi lepas ni. Kalau tak sempat di sini, boleh hantar anak kita akan datang. Hang kerja di sekolah kan.
boleh sama-sama kita imarahkan anak-anak kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.